Okay, Assalamualaikum semua. Nama Salam. saya Muhammad Nirman. Saya daripada Penang. Nama Nirman. Hai Nirman. Oh, ramai orang utara, geng utara. Sanggup datang untuk belajar. InsyaAllah, bagus. Okay, saya ada soalan pertama. Soalan pertama saya adalah, perlu ke saya teruskan bisnes saya bersama isteri iaitu kain pasang? Walaupun saya tak minat dan bukan kepakaran saya. Dan kepakaran saya adalah kepada merawat dan menyelamat pesakit-pesakit yang berada di rumah ataupun di mana-mana je. Okey, ikut pendapat you, mana lebih penting, minat ke duit? Kalau pada passion saya lebih kepada minat lah. Sebab yang apa yang buat dengan wife sekarang ni, dia dah buat duit berapa banyak? Sebulan? Dalam masa, ini baru lagi, saya baru buat dalam sebulan, 2 bulan macam tu lah. Oh, baru je berniaga tu? Tapi itu bukan minat saya, bukan passion saya. So kalau minat you nak buat bisnes apa? Saya lebih kepada macam nak buat servis kat rumah. Macam nak pergi buat cucian luka ke, nak pergi check orang kat rumah, health status macam tu. Dia macam ni, bila kita buat bisnes, apa yang kita nak kena fikir? Siapa nak tahu ni angkat tangan? Say I. Bila kita nak buat bisnes, kita kena fikir tentang nama dia, dia adalah scalable. Scalable. Betul tak IJ tu? Scalable. Senang tak bisnes tu nak dibesarkan dia? Kalau tengok pada dua bisnes tadi, kain pasang dengan you direct nak buat servis, you yang kena buat, pergi turun, check, satu. Dengan buat marketing besar-besar, gila-gila untuk kain pasang. Macam anak murid saya di Kuala Terengganu, nama dia Kisi. Tim bukakan nanti dia punya page. Masa dia datang tu, dia adalah seorang ustazah, lulusan Universiti Al-Azhar. Jual kain pasang di Kuala Terengganu dengan jualan, dia buat suami isteri. Suami dia pun buat sekali dengan dia. Suami dia adalah Johan Kori Negeri Terengganu. Okay, jual kain pasang. Dia pun tak boleh pakai kain tu. Ni page dia, nampak? Cantik ke cantik? Cantik. Masa dia datang tak ada brand, tak ada page, tak tahu Facebook, zero. Ni pun student tahun 2015, 2016, platinum. Dulu kita tak ada ultimate, dulu kita paling tinggi memang platinum. So sekarang dia punya, tengok dia punya Facebook dia tak banyak sangat, baru dalam 190,000. Peningkatan dia tuan-tuan, masa dia datang kelas kita, jualan dia pasar malam 5,000 je. Tapi dia ada isu, dia malu nak berniaga semalam sebab orang sekeliling sosek-sosek. Ustazah, Al-Ajar, naik pasar malam je. Orang kita kan masalah. Orang tu bukannya pergi merompak. Menjual, meniaga serasa, membawa apa yang Rasulullah bawa, meniaga. Tapi orang kita tak boleh, asal universiti je patut. Kalau dia ustazah, dia mesti jadi cikgu, mesti jadi lecturer. So bila dia jadi jual pasar malam, orang membawang dia. Dia bengang lah. Dia bengang, dia membawa dirilah datang ke KL belajar dengan saya masa tu. So dia buat-buat, bila kain pasang, dia buat kempen, senang, hantar, deliver. Tak payah nak turun, nak check satu. Mungkin abang sekarang minat. Lama-lama besok, abang daripada passion jadi tension. Sebab bisnes you tadi tak scalable. You kena satu. Dan adakah semua orang boleh buat benda yang you buat? Contoh you ambil pekerja, senang tak nak cari pekerja yang boleh buat benda tu nanti? Tak senang kan? Memang passion kan? Baik you buat bisnes gila-gila, macam isteri you nak pengsan, you check isteri you nanti. Jadikan dia macam ni. Kadang-kadang macam ni, bisnes, kalau kita boleh buat benda yang kita tak minat tu dan dia menjadi, yang tak minat pun jadi duit, masa dah ada duit nanti kau buatlah benda yang kau minat. So apa jadi pada Kisi? Sekarang jualan dia naik daripada 5,000, lepas tu naik 10, 30, dia achieve 100. Lepas tu dalam masa yang cepat, 6 bulan je masa dia platinum, dia dah buat 200. Dia dah buat 200,000 sebulan. Dan sekarang tak banyak sangat, dia buat 600,000. Dia buat 600,000 sebulan hanya jual kain pasang. So maknanya setahun dia buat dalam 6-7 juta. Jual kain pasang je. Kain pasang tu bukan dia yang buat. Dia hanya ambil supply je. Kat Terengganu tu banyak orang buat. Dia ambil marketing tadi, Facebook dia tadi menarik, aktif, konsisten. Saya kata dia ambil gambar cantik-cantik ustazah, buat betul-betul. Even saya jumpa banyak sekolah-sekolah yang ambil dengan dia untuk seragam cikgu-cikgu hari Khamis. Bagus. Ni jadi pada dia. Dan dia dah 2 kali platinum. Dia platinum, lepas tu dia macam rehat kejap, lepas tu lost, tak tahu nak buat apa. Masuk balik, platinum balik.
Cuma rugi dia tak masuk ke ultimate tu. Kalau tidak dia, sebab dia nak break hari tu. Dia kata dia masuk balik platinum, dia bengang sale dia start 600,000 sebulan. Cuma orang sebelah, kau start sale berapa? Dia bengang sale start 600,000 tu, dia bengang. Dia datang sebab dia nak pecahkan supaya dia boleh buat 1 juta sebulan. Macam? Bagus-bagus? Terus. Dah berapa banyak result saya tunjuk? Macam mana lagi nak buat you percaya yang pentingnya berada dalam circle tu? Pentingnya untuk saya bagi tahu? Belajar. Betul-betul? Betul. So kalau saya jadi abang, saya tak kisah sangat pasal minat. Tapi minat saya tadi tak scalable. Tapi kalau minat abang scalable, bagus. Tapi minat abang saya tengok tadi tak scalable. Saya dah melihat ramai kawan-kawan saya yang hanya buat macam tu. Last kali from passion to tension. Dia tak boleh nak pergi jauh. Even saya ada seorang anak murid, dia buat klinik untuk jantung tau. Klinik untuk jantung, rawat jantung. Sales tak tinggi, susah nak scalable. Sebab bukan semua doktor tahu tentang jantung. Hanya doktor yang ada experience saja boleh fokus atau dia pakar jantung. Susah. Last kali apa tindakan betul yang dia buat? Buka klinik biasa. Buka klinik biasa, dia kata satu klinik baru modal lebih kurang dalam 200,000 buka klinik. Sekarang ni doktor-doktor baru ramai jawatan kontrak. Ramai doktor tak ada job. Kontrak je, dia tak ada jawatan tetap. So apa yang dia buat adalah dia akan buka 100 klinik. Kan? Dan boleh ambil doktor-doktor ni, kebetulan suami dia pula adalah doktor pakar di Putrajaya. Ramai doktor-doktor yang tak ada job, dia boleh bagi job jaga klinik, serak batuk, demam, cerit-berit. Berapa banyak klinik dia perlukan? Senang nak scalable. Yang jantung ni tadi payah bang. Mesin harga untuk jantung beratus ribu nak kena beli. Lepas tu limit hanya berapa patient je sehari untuk jantung. Saya antara yang gunakan mesin tu, nama dia EECP. Sekali buat rawatan dalam untuk mesin tu 1 jam 200-200 kan? Tapi tak scalable. Lala sekali kembali balik cari general klinik. Ni bangga faham? Sebab general klinik lebih senang, lebih mudah untuk diskalakan, besarkan dia. So I think you maybe consider lah apa benda yang you fikir. Okay. Hopefully apa yang saya cakap ni memberikan you consider. Saya tak buat apa-apa keputusan tau. Keputusan di tangan Tuhan juga. Okay. So yang keduanya, apa yang perlu saya buat pada permulaan ni? Sebab saya dah saya dah buat kain pasang ni dalam sebulan lebih. Tapi saya cuma just untuk buat sekarang ni untuk tarik lab marketing je. Betul? Belum buat. Betul? Pernah try untuk buat macam promotion macam tu tapi tak banyak. Dan saya nampak posting saya yang beri konten macam Tuan Asad bagi macam santapan pagi tu, bila saya buat macam tu lagi banyak engagement daripada yang promotion tu. Jadi apa perlu saya buat? Memang mula macam tu. Mula-mula bila you buat page ni, dia masih lagi tak stable. Macam mana jenis posting, tapi saya kata dengan you, benda yang paling cepat adalah FB Live. Betul-betul? Kat FB Live tu lah kita akan start share story, pengalaman pengguna, customer. Kalau isu you pun sama macam Zaza tadi, isu wanita. Sama juga. Konten dia lebih kurang sama je. Cuma you punya produk kain pasang, dia punya produk beauty. Sama je kebengangan dia. Okay? So apa yang kena buat adalah tingkatkan like ni dengan cepat. Buat FB page ni tadi, sama macam Kisi tadi, jadikan dia rujukan. Gambar-gambar dia tu saya suka. Saya suka gambar dia. Dia hire fotografer yang bagus untuk dapatkan, sebab fashion, gambar penting. Kalau fashion, you ambil gambar guna handphone you sendiri, dah lah handphone bukan iPhone. Memang. Dia kalau fashion ni, you mesti kena gunakan gambar yang macam tu, kena guna kamera DSLR. Baru dia nampak cantik benda tu. Baru pengaruhi orang untuk beli. So tarik orang ni ke sini, mesti tarik 3,000 fan setiap bulan. Kerja you setiap hari mulai daripada sekarang adalah tarik fan sekurang-kurangnya sehari 100. So kerja kita buat FB Live, buat iklan page like, buat konten, buat story. Target kita dalam kepala kita untuk menarik 100 orang mesti follow kita hari tu. So bila dah ada 3,000, everything akan berjalan dengan lancar. Dan jangan stop. Sentiasa tambah macam Kisi tadi kan. Dah 190,000. That's why lah kenapa dia boleh buat 600,000 sebulan. Bagus tu bang, 600,000 sebulan. Bisnes senang, just hantar. Dia tak ada production. Dia hanya mengurus stok je.
Dan dia hanya buat marketing je. And business dia macam-macam benda dia achieve. Dah ada office sendiri, dah ada pekerja ramai. Kadang dia mesej tanya saya macam mana. Hari tu dia kata nak uruskan pekerja dia ramai. Dia kata penting sekarang ambil accountant dulu ke ambil HR. Saya kata you manage you punya team dulu. You pergi cari HR dulu. Account senang boleh outsource. Tapi HR tak senang, dia ramai. Nak packaging, nak apa, kena ada orang yang jaga benda tu. Tu yang dapatkan advice daripada kita. Kan? Siapa nak saya bantu dia advice dia angkat tangan? Saya I. Sometimes ada benda yang banyak benda you tak tahu kat situ. Okay? Tapi dengan pengalaman kita beritahu. Kita tak ikut buku. Bab-bab account ke, bab percukaian ke tak ikut buku sangat. Tu nak kena tahu juga sendiri-sendiri. Okey bang, boleh? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Okay. So banyakkan konten, bila dah banyak nanti you boleh buat post untuk sales. Sebab tu dalam impi nanti kita nak ajar untuk macam mana buat post untuk sales tu penting. Boleh? Okay, teruskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Muhammad Khairul Iqbal bin Sazali. Boleh panggil Iqbal. Iqbal. Saya pekerja dekat kilang elektrik lah sekarang. So sekarang ni apa yang saya nampak, saya ada nak boleh jadi ke sales jugalah. Tapi lepas saya bincang semalam, macam possibility tu macam kurang sikit lah. Sebenarnya saya ni pun background saya memang technical lah, memang technical engineer lah. So saya nak jadikan company ni pun sebagai saya punya platform untuk saya buat sales. Tapi at the same time kerja-kerja technical pun bawah saya juga. Itu yang pertama lah background saya. Lepas tu saya pun ada lagi kaki sebagai agent unit trust under CWA. Tapi saya ni hashtag agent yang pemalas lah. So sekarang ni apa yang saya cuba, sebab yalah kita walaupun kita minat dekat benda electrical tapi tak mendatangkan hasil seperti mana yang kita nak. So saya nampak dekat agent ni boleh dapat buat duit lah. Tapi itulah soalan saya, macam mana nak decide tu. Yalah benda tu macam satu kita punya passion untuk technical. Lepas tu tapi parent pun memang nak kita kat arah situ. Pada masa sama kita nak dapat duit yang banyak kan untuk bantu orang lain kat luar sana tu. Jalan yang saya nampak agent lah, sebagai agent CWA So ni. senang cerita sekarang ni you tengah bekerja dalam bidang elektrik. Betul. Kenapa you tak buat bisnes yang related dengan bidang elektrik juga kat luar? Contoh buat wiring kat rumah orang, check wiring ke, sistem install security CCTV ke. Kenapa you tak buat benda yang sama dengan bidang you? Kenapa you pergi tukar daripada elektrik jadi CWA, jadi keuangan? You expert ke bidang financial? Tak. Ambil masa tak nanti nak kena belajar? Ambil masa. Berapa cepat nak buat duit kalau macam tu? Dan tak related. Kenapa you patut buatlah satu bisnes yang apa problem orang kat luar tentang sistem elektrik dia? Sebab tu you mention, you kalau tengok elektrik you tahu apa problem? Boleh elak juga. Kan? Betul. Apa benda yang sebenarnya you boleh buat bisnes kat luar ni? CCTV boleh, security. Autogate boleh, autogate. Saya lebih kepada macam high voltage punya So apa bisnes bahagian elektrik yang you boleh buat di luar sebagai part time you? Yang you nampak? Okay. Ada tak? Belum lagi lah. Habis you kata tadi you passion elektrik. Macam mana you nak kaitkan benda tu? Mungkin boleh jadi ni kot, designer lah. So Designer untuk apa? Design AutoCAD, daripada situ kita boleh design kita punya sistem elektrik dekat macam untuk substation TMB ke. Lepas tu kita boleh buat dekat sikit mic tu. Itu dia dah masuk bidang corporate. Itu bukan masuk dalam bidang SME. Okay. So you ada kecelaruan kat situ. Macam mana bisnes you nak start? Betul. Sebab macam ni tau. Apa bisnes yang kita nak decide? Korang okey lagi ke tak ni? Mungkin penat korang menjawab soalan-soalan ni. Ataupun korang penat mendengar jawapan kepada soalan-soalan tu. Ambil point tau. Kadang-kadang ada benda tu yang memang related dengan you punya business. So you kena dengar, pasang telinga. Coaching ni benda yang sesi dia value dia mahal. Yang mungkin jawapan dia pun you tak terfikir, babe. Tu yang you nak kena bertanya. Faham ke faham? Faham. So apa benda yang kita buat, kita mesti nak tahu macam mana yang seberapa cepat kita boleh buat orang tu tertarik, berapa cepat kita boleh convince dia untuk beli,
Berapa lama kita boleh buat dia beli dengan kita ni berkali-kali? Boleh faham ke apa saya cakap? So benda tu sebab kita ni berlawan dengan masa. Jadi sangat penting untuk you nak sesuaikan dengan bisnes you. Okay? Tapi you cakap tadi bidang you ada dalam bidang high voltage. Benda tu bukan untuk kegunaan mass. Betul. Itu kegunaan industri. So you tak boleh nak buat bisnes untuk bidang industri kat luar ni menggunakan online. Sebab kat luar ni online ni mass market. So you yang kena identify bisnes mana yang sesuai dengan you. Kalau you rasa macam finance adalah sesuai dengan you dan you bersedia willing untuk nak belajar, mungkin pengalaman peribadi menguruskan duit sendiri ke apa benda, ada benda tu, mungkin you jadikan ni sebagai bisnes you. Okay. You kena ada start satu benda. You nak bekerja lagi berapa tahun? Adakah you nak bekerja sehingga yaumil qiyamah? Tak. Ataupun ada dia macam ni tau. Please tetapkan masa. Kalau you tengah bekerja, tolong tetapkan masa bila agak-agak you akan survive dan buat bisnes sendiri. Jadi business owner sendiri tanpa bekerja lagi. Betul. Saya ada seorang anak murid saya, dia tak yakin nak berhenti. Sehingga satu hari cakap, kau ni, masa tu dia masuk ARB. Saya kata macam ni, sudah-sudahlah tu. Kau dah bertahun-tahun kau kata nak berniaga. Kan? Dia kerja bahagian admin je. Dia kelulusan dia HR, tapi universiti tempat dia bekerja berikan dia jawatan admin biasa je. Yang bukan HR pun. Tapi passion dia adalah membantu business owner untuk betulkan sistem tim dia, HR dia, organisasi dia. Saya kata macam ni, sudah-sudahlah tu. Kau boleh tak balik ni kau dengar cakap aku. Kali ni je kau dengar, lain kali tak dengar pun tak apa. Siapa nak tahu saya cakap apa dengan dia? Katakan saya ai. Balik nanti tulis surat resign. Dengan tarikhnya sekali. Sign. Tiba tarikh tu sampai, hantar. So, dia pun hantar berhenti. Buat betul-betul sekarang membantu. Antara company yang dibantu ada company saya sendiri. Saya ambil dia sebagai untuk buat training, untuk team momentum, untuk betulkan organisasi kita, betulkan kita punya dengan legal kita, dengan so lah, EPF semua diuruskan. Dan sekarang ni dia buat servis, dia buat untuk company-company. Satu company bayar dia lebih kurang 8,000 ke 10,000 sebulan. Kan? Dan sekarang ni dia handle 10 company. Dan dia suami isteri dah berhenti. Dia pun HR, Wahidul HR. Saya kata, akan senang kau bekerja kat bidang yang kau tahu. Betul. Dan dia buat servis tu, dia provide benda tu. Kan? Dan sekarang dah boleh bekerja sendiri full time. Dia ada staff dia sendiri. Dia ada office dia sendiri. Dan baru ni tak ada apa sangat. Dia cuma dapat beli Velfire baru 2.5. Tu saya sukalah sebab dia pun banyak macam, adalah benda yang dia dengar cakap saya, ada banyak dia tak dengar. Tapi kalau dia ultimate memang terpaksa dengar. Ni faham ke faham? Faham. Dia kalau tak berada dalam circle tu, dia ada benda yang dia dengar, dia tak. Tapi berdasarkan faktor kerana kawan-kawan, nasihatlah juga. Kadang-kadang masalah kita ni kadang-kadang, kawan sendiri pun tak nak dengar kita cakap. Sebab kadang-kadang, ya ke Najib ni cakap? Betul ke ni? Tu masalah bila dengan best friend forever. Dia tak apa-apa nak dengar kita cakap. Tu masalah dia. Tapi kalau dia dengar, saya cakap tak main-main. Saya kalau cakap tu serius. Bermaksud benda tu insya-Allah saya nak dia jadi. Tapi the best thing, dia datang rumah hujung tahun lepas, bukan hujung tahun lepas, Januari. Jip, datang ni nak bagi tahu, sambil nak ucap terima kasih. Tahun lepas kita orang achieve 1 juta. Saya pun seronok lah, gembira lah bila orang capai. Atas kita advice dia. Dah dapat berhenti kerja, ada masa sendiri, boleh travel, boleh ada spend masa dengan anak, achieve 1 million. Siapa yang nak macam tu angkat tangan saya? Saya banyak kali depan mata saya lah, anak murid saya tu, seronok saya tengok muka dia bila dia melafazkan, Alhamdulillah saya dah capai 1 juta. Kalau dia lafaz dah capai 11 juta, 5 juta, lagi dasar senyum dia. Ni faham ke faham? Lepas tu kalau ultimate ni kan, kalau dulu datang bawa beg Giant, dulu datang beg Giant pakai buang tu je kelas. Ataupun beg yang kita bagi, Momentum Internet. Sekarang datang ke Ultimate, Chanel, LV. Aku pun tak tahu sangat brand-brand dia orang tu. Dah dasar dah sekarang orang. Nampak dah dahsyat dah image, dah bagus. Yang paling penting, family dia orang dapat dibantu. Itulah pentingnya. Kita tak akan boleh bantu orang lain tau, jika kita tak sediakan diri kita untuk dibantu. Kalau kita dah sediakan diri kita bersedia untuk dibantu, di guide, insya-Allah dia mudah, dia senang. Saya rasa you patut duduk untuk consider balik.
apa you patut buat, the next movement you. Tapi kalau you follow macam mana saya cakap tadi, you ada direction, bila you nak bekerja, bila you nak stop, bila you nak business, insyaAllah dia mudah kat situ. Okay? Cuba fikirkan balik. Macam mana nak decide bergantung pada you. Mana satu yang tadi saya kata, berapa cepat boleh tarik orang, berapa cepat boleh buat orang tu beli, berapa cepat, berapa lama kita boleh buatkan dia beli dengan kita berkali-kali. Based on apa yang kita ada sekarang. Okay? Boleh? Boleh. Dah. Terima kasih, tepuk tangan.